Hi, Assalamualaikum everyone. Alhamdulillah, we meet again in our class today. Right, as you realize, we are towards the end of our semester, and hopefully by now everyone gets the whole meaning, at least a part of it, what's early education all about. And then I hope that you get to manage your time to complete your tasks, especially because this is the assessment we call assignment sometimes, so that is going to be marks for you and graded for your CGPA. Okay, very important that you understand the concept of pointer, so that you might catch up and keep it up with your performance, so that later on when you get your result, you'll be happy and you'll be excited to continue studying. Okay, for those who still pending all the job given, so please make sure try to make effort, go all the best that you can. Okay, continuing from our last topic, which is on Tarbiyatu Aulad. You can see several points being listed in the notes and been discussed before. For today, I would like to continue on how you're going to deliver your content, right? As you been listen throughout the lesson, we have the instruction in Quran. Quranic instruction shows that Allah Subhanahu wa Taala, our Lord and God of this universe, shows us how to deliver a message. As a teacher, this is a part of your job, and you want to teach, you want to convey information. At the same time, we have a lot of theory and been listed down, stated, discussed, explained to you, elaborate with examples, so that you get some idea. And even though you already have some experience and doing all those learning with your teacher last time, you get to identify which type of style of teaching that you want to implement. And this is some example given. Continuing from that, and even God itself, okay, God Himself shows some method. This kind of method, it may be very easy for human to understand, because this coming from the one who create us. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan maklumat kepada manusia, dan ketika ulama mengkaji Quran dalam bentuk penyampaiannya, kita ada 4 cara yang telah tersenarai. Ingat yang kena buat task tu. Okay. Yang pertama ialah storytelling. Yang kedua, ask question. Yang ketiga, metaphor. Dan yang keempat ialah empirical. So 4 cara ni adalah 4 cara yang Quran sendiri sampaikan. Bermaksud Tuhan itu menggunakan kaedah ini. Okay. So we can use the same method to deliver the information to the children. And maybe this is very common method, but an effective one. Walaupun nampak simple, biasa, tapi mungkin inilah cara yang berkesan sebenarnya untuk kanak-kanak. Malah untuk manusia sendiri, macam kita. Kita suka tak bercerita? Do you love to listen to a story? So how it's going to be? So Quran shows our example. Okay, contoh, mungkin ada yang dah jumpa beberapa cerita, ada yang dah mula buat assignment ni. Kalau ada yang belum, mungkin dapatkan idea. Contoh dalam Quran ada cerita pasal Abraha, kan, tentera bergajah. Apa cerita dia tu? Okay, the story talk about an army of elephant. There are one governor, katanya, seorang pemimpin satu zaman, berlaku pada tahun kelahiran Nabi SAW dan dirakamkan dalam Quran. Pada tahun tu dikenali sebagai tahun gajah kerana wujudnya tentera bergajah yang nak menyerang Kaabah. Okay.
So what happened to this governor, and what happened to this leader? Suddenly he felt that his religion, kan? Zaman dulu kalau kita nak faham, pemimpin ni dia kadang-kadang membawa agama, membawa agama dia. Okey, dan apa agama yang dia anuti mesti dianuti oleh rakyat dia. So raja dengan rakyat satu agama. So within this case, kan, he built up a temple. Sebab tu kalau kita tengok kan, zaman-zaman dulu cerita sejarah mesti ada dia punya penempatan ibadah dia. Kan, kita panggil tokong, kita panggil kuil, ada kita panggil piramid lah, ada kita panggil Angkor Wat, kan, tempat Buddha, masjid juga, sebagainya lah. Okey. Tempat-tempat ibadah ni menjadi tumpuan. Tumpuan apa? Tumpuan rakyat dia untuk ibadah kat situ. Apa yang dia dapat kalau rakyat dia ibadah tempat dia? Normally they will get something from it. The benefit of finance is mostly the purpose of bring out your own religion. Sebab tu hari ni kalau kita nampak agama yang sesat, agama yang direka, agama yang disebarkan, kebanyakannya adalah untuk mengambil kesempatan daripada harta manusia. Kan? Dia akan mula mengeluarkan dalil-dalil ataupun hujah, kan, yang menyebabkan penganut tadi akan menyumbang. Dalam Islam pun macam tu juga, kan? Dan kaedah yang sama. Cuma kaedah tadi tu dia perlu berasaskan tauhid, berasaskan kepercayaan. Yang benar maka akan sampailah kepada Tuhan. Yang salah tadi akan sampailah pada pemimpin tu yang mengambil kesempatan tadi. Okay. So one time, and after suddenly at Kaabah, the religion, agama di Kaabah sebelum Islam ketika itu meningkat. Maknanya agama ni bersaing sama sendiri agaknya lah untuk menambah pengikut dia. Semakin kuat pengikut dia bertambah, semakin hebatlah agama tu zaman itu. Okay. So Abraha nak menyerang Kaabah sebabkan peningkatan pengikut dan menyebabkan keruntuhan, kekurangan berlaku pada agama dia. So what happened? Quran say the army of elephant, maksudnya apa? Tentera bergajah ni, setiap tentera dia ada gajah. Kenapa Allah bagi contoh ni? Ada hidden lesson behind the story, kan? Sebab nak bagi tahu besar mana ketenteraan yang kita ada, sehebat tentera bergajah. Adakah lagi hebat daripada tentera bergajah ni zaman itu? Kan? Kalau kita nak bandingkan ada tentera berkuda, nak tanya, kuda dengan gajah mana hebat lagi? Kan? Gajah yang telah dilatih jadi macam kuda, boleh dia lari laju? Gajah lawan dengan kuda, siapa menang? Nak kata ada lagi besar daripada gajah? Mungkin ada, tapi secara logiknya macam mana nak ada tentera, kan, sebanyak macam gajah tadi? Kita kata tu zirafah ke, kita kata ikan paus ke, kan, semua tu di luar logik. Tapi paling hebat sekali, maknanya paling kuat sekali, kukuh sekali, tentera bergajah. Ibaratnya kalau kita ada ketenteraan yang hebat zaman kini, kan, hebat macam mana pun, ni cerita dia. Untuk menyerang Kaabah, untuk meruntuhkan, kan, agama Tuhan, Tuhan hantar burung ababil. Kan, dalam surah Al-Fil, boleh cek balik surah Al-Fil. Surah dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Taramihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Surah tu nak bagi tu perancangan tentera bergajah tadi, Al-Fil, kan. Kemudian datang perancangan Allah, yang mana Allah menghantar burung ababil. Katanya burung ababil, ya. Dan burung ni buat apa? Burung ni melemparkan batu-batu, sehingga kan bila kena pada badan tentera ni, kan, melecur, kan, katanya berlubang, macam ibarat daun dimakan ulat. Okay, so if you have any
power in this world as strong as this or even much greater, but Allah will send His army, and maybe smaller than you, but stronger and win it. Macam tu. So kalau kita bertunjangkan tentera Allah, kita pasti menang. Macam itulah. Okay. Alright. Cuma nak dibelajar kisahnya yang tersembunyi tadi. Satunya tentang kehebatan satu tentera, yang kedua ialah tentang burung tadi. Burung tadi membawa batu. Yang batu itu pada terkena tentera tadi, dia akan memusnahkan, menghancurkan, meleburkan kerana kepanasannya. Tapi Allah nak tunjuk kat kita supaya kita faham, Allah yang bagi hancur, bukan batu. Sebab burung yang bawa batu tadi, kaki dia yang memegang tadi dan melemparkan tu steady. Tapi batu yang terkena pada tentera bergajah ramai-ramai ni, nak lari mana dekat padang pasir yang mana ada bumbung nak berselindung tu, terbakar pula mereka, hancur pula mereka. So Allah nak bagi tahu sebenarnya yang berkuasa ialah Allah, Tuhan yang berkuasa. Makhluk tak ada apa-apa kuasa. Makhluk berhajat kepada Allah untuk ada kuasa tadi. Allah izinkan, dan mungkin Allah Ta'ala halang, bergantung kepada kehendak Allah. Dan ada perkara yang Allah izinkan, ada perkara yang Allah hindarkan. Jadi ini kehebatan Allah sebenarnya. Bukan burung, bukan batu. Dan nak menunjukkan kalau kita hebat macam mana, macam tentera tadi pun, hancur. So this is the story. Get the lesson behind the story. And this story have been recorded in the Quran, and this is the way that Allah tell us the information throughout storytelling. So you need to have a lot of story. What else in the Quran that talk about this kind of method, telling a story? So go and search for it, find it, and deliver it like me. As simple as you read the ayah like that just now, and then you read the translation. Baca je balik tafsir tu. That's it. Itu sahaja. Okay? Try Right. Nombor 2, kita ada soalan. Allah menyampaikan maklumat dalam bentuk soalan. Allah tanya. Sebab tu kadang-kadang dalam kelas kita tanya. Tanya bukan bererti kita nak tahu, tapi tanya bererti kita nak test pun boleh. Ataupun kita nak tarik perhatian pada soalan dan isi kandungan jawapannya tadi. Contoh macam Allah tanya dalam Quran, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah tanya, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tiada ilmu? Soalan tu nampak simple, betul? Kalau saya tanya, you guys boleh jawab, sama ke orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Dapat jawapan? So simple. Adakah perlu Allah Ta'ala sampaikan soalan tu pada kita? Jawapannya. Tapi kenapa Allah tanya? Sebab mungkin ada kepentingan dalam pertanyaan tadi. Walaupun simple, tapi kena fikir sungguh-sungguh. Maknanya kena tumpukan perhatian, berikan fokus kita. Kenapa Allah tanya? Sama ke orang tahu dengan tak tahu? Automatik kita jawab tak akan sama. So nak jadi orang yang mana? Yang tahu ke tak tahu? So another kind of question inside the Quran, a lot actually you can find out with the answer. Contohnya dalam surah-surah yang lain ada soalan dan disertakan selepas soalan tu jawapannya. Yang tu yang tolong cari. Simple je, baca balik dan dia punya terjemahan dia, itu sahaja. Okay, alright. Third one is metaphor, perumpamaan. Allah sentiasa memberi tahu kita any information, deliver message through comparison. Perumpamaan ni perbandingan, metaphor. Seperti ibarat. Macam itulah kan. Macam kita ada perumpamaan banyak kan, bahasa Melayu kan. Bagai aur dan tebing, ibarat anjing dan kucing kan. So kita dah faham dah konsep dia, kita nak cari dalam Quran apa yang Allah ibaratkan. Banyak contoh sebenarnya. Antaranya orang yang melakukan kebaikan, ibarat dia menanam sebiji benih, yang mana benih tadi tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai mempunyai 10 biji. Ada yang macam tu.
So bermaksud kalau kita buat satu kebaikan, kita akan diberi ganjaran 70 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada yang mungkin 7,000 kali ganda. So bergantung kepada amalan yang kita buat. Alright. So get that kind of metaphor in the Quran and then just record it. Same style. And last one, empirical. Empirical ini berbentuk kajian, eksperimen. For example, like Allah says, look at the sky. Look how Allah Ta'ala create the raindrop, how the ocean flows, and how the trees grow, kan? Macam mana tumbuhan membesar, macam mana kejadian laut, macam mana matahari dan bulan beredar. Okay? So baca balik ayat tadi dan terjemah dia. That's it. Okay? I hope you get what is supposed to be. If you have any question, please let me know. Okay? Thank you for your attention and all the best.